إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Umdatul Ahkam. Dan kita telah sampai sambungan hadis ni berkaitan dengan kitab hadis ini. Kita sampai bab yang ke-59, hukum bagi orang yang ataupun had, dia panggil, kita masih lagi dalam kitabul hudud, bab haddil khamr, hukuman bagi orang yang minum minuman keras. Tentang macam Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, tarik nasib ada merupakan benda yang najis daripada kerja-kerja syaitan, maka jauhilah, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Itu hadis, itu ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala telah jelas menyatakan pengharaman arak itu, tuan-tuan. Dan hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda dalam satu riwayat Muslim, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap benda yang memabukkan itu adalah arak, dan arak ialah hukumnya haram. Sama ada ianya memabukkan ataupun tidak, namanya pun dah arak. Dia kata bila selagi mana dia adalah arak, maka hukumnya adalah haram. Jumhur ulama macam Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa semua jenis memabukkan adalah haram. Adalah haram, tak kiralah namanya apa, ada. Tetapi di sisi mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala, yang dipanggil arak itu hanya yang diperbuat daripada makruf zaman dulu, kita kata yang dibuat daripada anggur. Adapun yang diperbuat selain daripada anggur, kalau minum tak mabuk, maka tidak ada masalah. Tapi kalau memabukkan, maka hukumannya sama dengan hukum arak, katakan. Itu mazhab Hanafi, katakan mereka ada hujah mereka sendiri. Tetapi jumhur ulama, semua benda yang memabukkan dianggap sebagai arak. Dan Nabi SAW sebut kullu muskirin haram, setiap benda yang memabukkan dikatakan haram. Wa kullu khamrin, setiap yang arak itu hukumnya haram, walaupun diminum tadi tidak memabukkan. Walaupun diminum tidak memabukkan, jadi tak mabuk, tetapi tetap hukumnya haram, dan termasuk dalam kalangan ataupun dalam perkara-perkara yang perlu dijatuhkan hukuman hudud. Maka tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala, hikmah disyariatkan hukuman minum arak ni, tuan-tuan macam Allah, kata ulama dia, la yahtamil maqam huna dzakara ma 'allamna wa wafaqna 'alaihi min al-mafasid. Kerana terdapat banyaknya perkara yang buruk, kesan daripada minum arak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa an salah fahal antum muntahun. Maka di sini Allah jelaskan, sesungguhnya syaitan ini nak merosakkan kamu, nak jadikan kamu bermusuhan, berbencian dengan sebab arak dengan juga judi. Dan juga benda-benda ni akan menjauhkan kamu, menghalang kamu daripada mengingati Allah. Lagilah salat.
Adakah kamu akan menjadi orang yang menahan diri daripada melakukan ataupun meminum arak dan berjudi? Maka di sini dalam ayat ini telah jelas menyatakan bahawa kelebihan larangan ini ataupun disyariatkan hukuman minum arak ni tentang mati Allah kerana nak mengelakkan mafsadah yang terdapat di dalam arak tadi dan juga judi. So dua-dua perkara ini adalah diharamkan ke atas orang Islam melakukannya. Judi daripada sekecil-kecil judi sampailah sebesar-besar judi. Walaupun dia main singgit, walaupun dia main 50 sen, tetap judi. Kadang-kadang orang main tikam nombor ekor, kata tak, singgit je Ustaz, main-main, tetap hukumnya haram, dosa besar, katakan. Dia bukan nanti tunggu nilaiannya besar baru hukumnya haram, tidak. Walaupun 10 sen, tak. Walaupun kadang-kadang judi ni bukan dalam bentuk dalam bentuk nilaian, tetapi dalam bentuk kita kata hadiah-hadiah yang tertentu, misal kata menang, katakan siapa yang kat sini tuan-tuan mati Allah, hati-hati dalam kita mengadakan pertandingan-pertandingan. Bila kita mengadakan pertandingan-pertandingan, ulama dah sebut dah keluar dan fatwa. Pastikan walaupun kita mengambil yuran pendaftaran sebagainya, tetapi tidak boleh dijadikan yuran pendaftaran itu sebagai hadiah kepada para peserta, kerana ia lebih menyerupai, lebih mirip kepada apa yang dipanggil ialah sebagai judi. Itu kalau bab judi lah, ya tak? Tetapi topik kita pada pagi ini berkaitan dengan arak, macam Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang lain, al-khamru ummul khaba'ith. Arak itu adalah ibu kepada semua benda-benda yang keji, katakan, yang khabith. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah, kemudaratan arak ini bukan hanya setakat pada agamanya, bahkan pada akhlaknya, bahkan juga kepada akalnya, pada dirinya. Ada kadang-kadang orang ialah pada agamanya kita jelaslah, katakan pada akhlaknya orang minum arak dia bukan, kalau dah mabuk tu bukan kira orang, dia tak kira orang, lebih-lebih lagi pada akalnya, dan menyebabkan orang lain pula, katakan. Kalau aksiden, tuan-tuan mati Allah, kalau pada badan semua ulama ataupun para doktor telah mengatakan bahawa arak ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala penyebab kepada banyak jenis penyakit, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum arak. Kita bagi orang Islam dekat dunia tak boleh lah, tapi dekat akhirat dibenarkan. Di akhirat kita dibenarkan untuk minum arak yang Allah sediakan, satu sungai Allah sediakan dekat syurga besok. Minumlah sepuas-puasnya. Kat dunia ni kan lama pun 70 tahun ya tuan-tuan mati Allah. Tengok umur manusia, katakan umur manusia di antara 60 70. 60 70. Esok dah meninggal dunia, sebagai orang Islam, Allah sediakan dekat dalam syurga. Satu sungai dipenuhi dengan arak. Minumlah. Lagi lazat, lagi sedap daripada apa yang ada dekat dunia. Sebab tu orang Islam macam Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ada keinginan langsung untuk minum arak tadi tuan-tuan. Terus kena sekat daripada dirinya untuk minum arak. Wallahu a'lam. Tapi kadang-kadang kita kata ada, bukan tak ada orang Islam yang pergi minum arak. Ada. Kadang-kadang kat rumah pun ada, dalam peti sejuk dan peti ais, setengah-setengahnya tu. Wa'iyazbillah. Bahkan ada pula setengahnya bukan untuk apa ni Ustaz, ini untuk berubat. Ada pula arak dijadikan ubat. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW, Nabi dah sebut dah dalam hadisnya, ubat tidak akan dijadikan daripada benda-benda yang haram. Tapi dakwaan mengatakan itu sebagai ubat adalah perkara yang tidak benar, katakan dusta. Tuan-tuan mati Allah, kita lihat hadis yang pertama dalam bab ni. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad shariba al-khamr fajaladahu bi jaridatin nahwa 40. Qala wa fa'alahu Abu Bakar falamma kana Umar istashara an-nas faqala Abdurrahman bin Auf
akhafful hudud 80 fa amara biha Umar radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW dibawa datang seorang lelaki yang telah meminum arak. Maka Nabi pun merotan dia sebanyak merotan dengan jarit. Jarit ni kita kata apa ni, disebut apa ni, alat rotan lah pada zaman Nabi SAW. Kalau jaldah tu dipanggil kalau jerami, bukan kalau ranting, jerami dipanggil jerami apa ni, buah tamar tu, tangkai dia tu. Ada tangkai itu dijadikan sebagai rotan, katakan pada zaman Nabi SAW. Nabi rotan sebanyak 40 kali, katakan ada nahwal arba'in. Tapi zaman 40 ni kekal zaman Umar. Tapi zaman Umar sampai zaman Bakar, Sayyidina Abu Bakar masih lagi meneruskan 40. Tetapi bila zaman Umar, dia mungkin disebabkan apa ni, telah orang makin tak indahkan 40 tu, sebatan 40 tu tak memberi kesan apa-apa kepada masyarakat, menyatakan makin ramai orang yang minum arak. Makanya tuan-tuan mati Allah, pada zaman Umar bin Khattab telah bermusyarat dengan ahli syura dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mencadangkan bahawa seringan-ringan hudud yang paling ringan ialah 80. Maka ketika semenjak daripada itu fa amara biha Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menambah lagi 40. Maka di sini datangnya khilaf di sisi ulama. Adakah hudud ataupun had untuk orang yang minum arak ni 80 ke 40? Ada. Ataupun di antara mabaina 40 wa 80, ataupun di antara 40 ke 80. Sebelum itu nama Allah Subhanahu wa taala, zahaba imam ataupun pandangan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Thawri sebagian, dan mereka-mereka yang mengikut pandangan ini menyatakan bahawa hudud untuk had untuk minum arak ialah 80 berdasarkan dalil ijma' para sahabat. Pada zaman Umar telah berlaku ijma', maka sebatan diberikan kepada orang yang minum arak sebanyak 80. Wallahu a'lam. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah memilih pandangan mengatakan bahawa hukuman hudud ialah 40. Ada 40, dan dia adalah riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bersama dengannya pandangan ini tuan-tuan rahmati Allah ada di kalangan sahabat, antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada juga khilaf juga di sisi ulama yang mengatakan bahawa minum arak tidak termasuk dalam hudud, dia termasuk dalam ta'zir, disebabkan boleh berubah hukuman itu daripada 40 kepada 80. Ada yang kata tidak, 40 tu kekal sebagai hudud, tambahan itu dianggap sebagai ta'zir. Ini yang dilihat pada zaman yang dilihat dalam mazhab Syafi'i, kekal hudud arak itu dengan 40 kali sebatan saja. Adapun tambahan itu dianggap sebagai ta'zir. Mungkin disebabkan adalah dilihat, apa yang dilihat oleh melihat kepada pemerintah, apa yang pemerintah nak tambah dengan apabila melihat makin ramai orang minum arak. Itu terpulang pada pihak pemerintah. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, arak ini itulah yang seperti mana yang disebutkan tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, hukuman hududnya sebanyak 40 sebatan, dikatakan 40 sebatan. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, so kembali kepada pihak mahkamah lah untuk menentukan sama ada nak kenakan 40 kali sebatan sebagai hudud, ataupun di sana ada tambahan-tambahan yang lain, dikatakan yang perlu dikenakan kepada orang yang minum arak. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita kata hadis yang berikutnya ialah berkaitan dengan ta'zir.
Ta'zir ni pada lughah, pada segi bahasanya, definisinya dari segi bahasanya tuan-tuan macam Allah, ta'zir maknanya ialah larangan. Diambil perkataan al-azr. Al-azr ay al-mana'. Kemudian dari segi syarak, daripada istilah syaraknya ialah ta'dib 'ala dhanbi la hadda fihi wala kafarah. Maknanya mengadabkan seseorang itu supaya dia tidak melakukan dosa. Ada dosa yang tidak ada hukuman hudud padanya. Ada, dan tidak ada denda yang telah dikhaskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau kemudiannya Rasulnya. Contohnya tuan-tuan macam Allah ialah termasuk dalam ta'zir ini, kita kata banyaklah hukuman ta'zir. Macam kita hari ini yang dilaksanakan langgar lampu isyarat, ta'zir lah mengatakan, itu semua dimasukkan dalam hukuman ta'zir, denda-denda. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan dosa-dosa yang kita kata dosa lah. Contohnya minum di siang Ramadan, pada siang Ramadan katakan, boleh dikenakan ta'zir katakan. Tapi kalau bersama dengan isteri pada siang Ramadan, dia berpuasa dan bersama dengan isteri pada siang Ramadan, hak tu dah ada kafarah. Maka tak bolehlah kenakan denda pula, katakan. Kafarah dah ada, cukuplah dengan kafarah tersebut. Sebab kafarah itu satu perkara yang ditentukan oleh syarak, katakan. Maka ni yang tak ada, yang tak ada, dosa-dosa yang tidak ada. Kadang-kadang kalau kata orang macam dulu dekat Arab Saudi, dululah katakan, kalau mengurat pun tak boleh, kata. Kalau mengurat tu pun dah kena kena rotan 5 kali, kata tak. Kena rotan 5 kali. Dululah. Sekarang ni dah lain. Sekarang di Arab Saudi pun dah tak ada macam dulu, katakan. Ada kebebasan. Kadang-kadang kebebasan itu berlebih-lebih pula, katakan. Ada setengah-setengah tu. Kita tengok hari ni apa yang berlaku di Arab Saudi. Mudah-mudahan macam Allah lindungi umat Islam semua. Baik, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bab ta'zir ini Nabi SAW sebut dalam hadis dia, an Abi Burdah Hani bin Niyar al-Balawi radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul la yujlad fawqa 10 aswat illa fi haddin min hududillah. Tidak dirotan atau tidak disebat lebih daripada 10 kali rotan kecuali pada had min hududillah, kecuali pada hudud yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hudud kita jelaslah, kita dah sebutkan semua hukuman hudud, iaitu sesuatu yang telah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh para ulama, yuradu bi hududillahi awamiruhu wa nawahihi. Yang dimaksudkan dengan hudud Allah ialah apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Makanya tuan-tuan macam Allah, hukuman ta'zir ini, ada sebagian ulama berpandangan bahawa tidak boleh lebih daripada 10 kali sebatan. Tak boleh lebih daripada 10 sebatan. La yujlad fawqa 10 aswat. Tidak boleh lebih daripada 10 rotan lah, katakan. Sebab tujuan ta'zir adalah untuk ta'dib. Tujuan ta'zir tujuannya adalah untuk ta'dib, untuk nak mengadabkan. Tapi bukan makna tidak boleh tak boleh lebih daripada itu, katakan. Misal kata hari inilah kita kata rotan itu, katalah kita rotan dengan kayu yang lebih besar contohnya. Dulu kata rotannya kecil, kan, katakan. Sebenarnya ta'zir itu macam Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada pemimpin. Rotan yang macam mana yang nak dikenakan, dia katakan. Mungkin rotan tu besar, dia katakan. Ataupun mungkin dulu katakan orang sebut rotannya pakai tali, pakai ekor ikan pari lah. Macam-macam, dia katakan. Adakah itu dibenarkan macam Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagiannya kata tidak, kerana tujuan ta'zir ini adalah ta'dib, nak mengadabkan. Berbeza dengan hudud, katakan. Tapi setengahnya pula tidak.
mengatakan apa ni, kalau hudud boleh sampai potong tangan dan sebagainya, dia katakan makanya ta'zir juga boleh. Rotannya tak semestinya rotan yang kecil seperti mana yang dilakukan dekat rotan di dalam hudud. Boleh lebih daripada itu ditakzir, tidak ada masalah, mengatakan. Wallahu a'lam. Itu ada beberapa pandangan yang adalah di sisi ulama. Walau bagaimana sekalipun, melihatlah kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Contoh di sini imam jumhur ulama mengatakan bahawa hukuman ta'zir ini melihat kepada pihak pemerintah. Ada yang pihak pemerintah meletakkan hukumannya bergantung kepada kesalahan. Ada kesalahan yang kecil dikenakan denda yang sikit, mengatakan. Kesalahan yang besar didendakan dengan denda yang besar. Contoh macam Allah Subhanahu wa taala yang disebut kat sini, sebagai contoh, disebut kat dalam kitab ni, tuan-tuan, dia kata wa qala aidan idza atat al-mar'ah tu'aqabani wa tu'addabani. Ada. Maka di sini tuan-tuan macam Allah, contohnya apabila seorang perempuan itu mendatangi perempuan, ataupun kita kata seorang lelaki melakukan hubungan dengan hambanya, tapi hambanya adalah yang dikongsi, maknanya pemilikannya. Hamba itu dikongsi pemilikan. Maka di situ tuan-tuan macam Allah, seorang itu akan dikenakan hukuman takzir, dikatakan. Hukuman denda. Ada hukuman denda kerana melakukan hubungan dengan hamba yang dikongsi, ada hamba yang dikongsi pemilikannya. Ini ada hukuman yang diletakkan oleh para ulama, diyujlad, di rotan sebanyak 99 kali. Di rotan sebanyak 99 kali. Dia tak boleh sama dengan rotan yang ada dekat dalam hudud, katakan. Tak boleh sama dengan jumlah rotan yang ada dalam hudud. Dia kena kurang daripada itu. Jadi 99 lah. Yang penting tak sama. Ada itu sebagian ulama mengatakan begitu, macam Allah, Allahu a'lam. Ada sebagiannya lagi kata yang dimaksudkan hukuman ta'zir ini adalah kembali kepada imam. Ada imam pemerintah ni terpulang pada dia, hatta walaupun boleh dijatuhkan hukuman bunuh sekalipun, dia tak semestinya tak boleh lebih daripada hukuman hudud. Misalnya kata pandangan yang pertama tadi, tuan-tuan macam Allah mengatakan tidak boleh melebihi daripada 10. Pandangan kedua, tidak boleh melebihi daripada hukuman hudud. Pandangan yang ketiga, macam Allah Subhanahu wa taala kata tidak ada masalah, lebih mati pun tak apa. Jatuhkan hukuman mati pun boleh, katakan. Tak, hukuman bunuh pun tidak ada masalah. Tapi melihat kepada kesalahan. Melihat kepada kesalahan yang ada lah. Kalau kesalahan tu terlalu besar, memerlukan hukuman bunuh, terutama macam Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya mengatakan tidak ada masalah. Jadi hukuman ta'zir ni bukanlah semestinya dengan rotan. Boleh dengan cara kita kata dibuang negeri, contohnya. Dibuang negeri, dirampas hartanya, kita kata, ataupun macam Allah, sesuatu yang munasib, yang munasabah dengan kesalahan yang mereka lakukan. Wallahu a'lam. Sebab itu hukuman tidak sama dalam bab ta'zir ni, dan boleh bertambah dari masa ke semasa. Wallahu a'lam. Seterusnya, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk, kita dah tamat berkaitan dengan Kitabul Hudud. Makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, sebab kitab ni dah lama kita bincangkan, kita terus masuk kitab yang terus tajuk yang berikutnya ialah Kitabul Aiman wan Nuzur. Perbahasan berkaitan dengan yamin atau sumpah dan juga nazar, katakan. Sumpah dan nazar. Nazar ataupun sumpah dipanggil Kitabul Yamin, Kitabul Aiman. Aiman ni kenapa nak kena aiman? Aiman merujuk kepada yamin, ataupun kata plural daripada perkataan yamin. Yamin ni adalah
lawan kata yasar. Yasar ni kiri, yamin ni makna kanan. Kenapa dia panggil sumpah itu dengan yamin? Sebab kalau orang bersumpah dia mesti kena angkat tangan kanan. Kalau bersumpah dia angkat tangan kanan, kan. Tak ada orang bersumpah angkat tangan kiri kecuali tangan kanan, tak ada. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tujuan ataupun takrifan syarak berkaitan dengan sumpah ini ialah dia merealisasikan satu perkara yang ada muhtamal, ada kebarangkalian. Maknanya dia nak putuskan sesuatu yang dia nak melakukan perkara tersebut dengan confirm. Bila seorang itu bersumpah, maknanya dia tak ada dah ragu-ragu nak buat benda itu. Dia mesti nak buat. Tetapi bersumpah ini yang dimaksudkan ini adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifatnya. Kata Rasulullah SAW, man yahlif falyahlif billah. Siapa yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Hendaklah bersumpah. Man halafa bighairi llahi faqad asyraqa. Kata dalam hadis Nabi SAW, siapa yang bersumpah dengan nama selain daripada nama Allah, maka sesungguhnya seorang itu telah melakukan perkara syirik. Jangan bersumpah dengan selain daripada nama Allah. Jadi nak bersumpah nama Allah hanya dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dan dengan nama Allah ni pula bukan hanya dia sebut wallah. Macam orang-orang Arab kan, dia katakan dia nak wallah, dia kata wallah demi Allah. Hak tu yaminul ghamus, main-main. Dia yang betul-betul kita minta dia sebut wallahi. Kena sebut ada ujungnya baris bawah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Ada. Tengok dia berani tak berani. Ada. Arab pun tahu, dia katakan. Kalau dia sebut wallahi, ada dengan perkataan wallahi dengan baris bawah di akhirnya, maka dia tahu itu adalah sumpah yang sebenar. Adapun dia sebut wallah wa billah wa tallah, dia tak sebutkan baris bawah akhirnya tu, di situ masih lagi dianggap mereka tadi bermain-main dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi sumpah ni asalnya sabit dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, dalam ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah tak ambil kira benda-benda yang sumpah-sumpah yang lara. Ada sumpah-sumpah yang lara. Kemudian wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Bila kita dah bersumpah satu perkara, janganlah kamu membatalkannya pula, nyatakan. Jangan kita batal sumpah yang telah dibuat, nyatakan. Dan sunnah banyaklah dalam hadis Nabi SAW, dan telah ijma' ulama dalam bab disyariatkan seorang itu bersumpah, dan di sana ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Wallahu a'lam. Maka tuan-tuan mati Allah, walau bagaimanapun kita tidak digalakkan memperbanyakkan sumpah. Tidak digalakkan memperbanyakkan sumpah. La yanbaghil ikthar min al-halaf wa yushra' ma'al hajah li izalati syubhah. Tapi dalam perkara-perkara yang perlu kita, yang hanya pada perkara-perkara yang perlu sahaja, yang perlu untuk menghilangkan syubhah, untuk nak nak menafi tomahan ataupun mati Allah, untuk nak kita meyakinkan orang yang mendengar itu apa yang kita sebut itu adalah benar, maka barulah kita boleh guna sumpah, katakan. Wallahu a'lam. Di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala banyaklah dalam nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sumpah. Hadis yang pertama tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pergi pada hadis yang pertama, halaf ni banyak, sumpah ni dia banyak jenis lah, nyatakan. Ada yang dipanggil yaminul ghamus. Ada. Yamin yang ghamus mana main-main, nyatakan. Satu lagi sumpah yang termasuk yang mana bila orang tak melaksanakan sumpah tersebut, dia dikenakan denda. Yamin yang sebenarlah, al-yamin allati tadkhuluha al-kafarah. Dan macam Allah Subhanahu wa taala, yamin ni ada disebut juga lagul yamin, ada.
Laghul yamin, yamin yang lagu, yang lagha, ataupun yaminul ghamus. Dia kata annaha yamin allati la yaqsuduha al-halif. Maknanya sumpah yang tidak dimaksudkan oleh orang yang melakukan sumpah tersebut. Dia hanya main-main saja. Ada. Dia hanya sabaqul lisan, maknanya lidahnya dah terbiasa. Sikit-sikit wallah, sikit-sikit wallah, itu dipanggil yaminul laghu. Ada lagha, benda yang sumpah yang lagha, yang tak ada membawa maksud apa-apa. Ada. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha, qala huwa kalamur rajul fi baitihi la wallah wa bala wallah. Ada. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, yaminul laghu ini, yamin yang lagha ini ialah yamin yang sumpah yang orang duk biasa sebut dekat dalam rumah dan sebagainya, dengan kata la wallah. Ada. Itu biasalah orang Arab, la wallah. Ada. Wa bala wallah. Ada. Dia benda biasa disebut. Jadi itu dipanggil yaminul laghu. Benda dah jadi kebiasaan adat, nyatakan dalam percakapan. Adakah dia dikira sumpah yang seperti mana disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Itu mana yang ni tidak dipanggil sumpah yang sebenar. Ada. Sumpah ni dipanggil sumpah yang lagha. Yang kedua, ada juga orang yang bersumpah dengan sumpah ni zannan sadaqa nafsan summa yatabayyan bi khilafi. Ada juga orang yang bersumpah dengan dia bersumpah dan menyangka bila dia bersumpah itu orang akan percaya dengan kata-kata dia. Itu zannan sidqi nafsi, tetapi sebenarnya sebaliknya. Sebenarnya sebagai penipu macam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Fahadha dia ni adalah dua jenis sumpah. Laisa ala sahibi ithmi wala kafarah, katakan. Laisa ala sahibihima ithmun wala kafarah. Kalau yamin yang pertama tadi, yaminul lagwi, yang pertama tu tidaklah dianggap dia berdosa kerana ianya lebih kepada harian, benda yang adat biasa. Tetapi kalau yang kedua ni tentang macam Allah Subhanahu wa taala, dia juga tidak dianggap berdosa kerana dia merasa bahawa apa yang dicakap tu betul, menyatakan. Dia guna juga sumpah tetapi dengan menyangka bahawa apa yang disebut tu betul, tetapi dalam hati Allah tiba-tiba jelas-jelas kemudiannya apa yang disebut tu salah. Maka juga dianggap dipanggil yaminul laghu. Yamin yang lagha, katakan yaminul lagha ataupun sumpah yang lagha. Maka kata ulama, kedua-dua jenis sumpah lagha ni tidak adalah dosa padanya dan denda. Tetapi ada yang lain pula, dia hampir menyerupai macam Allah Subhanahu wa taala yaminul lagha. Biasanya kalau orang bersumpah dalam berjual beli, misal kata, bila sumpah jual beli, wallahi, dia kata, sedangkan hanya sekadar untuk nak menipu orang, kat situ barulah dia berdosa. Ataupun dia bersumpah dengan sesuatu yang memang dia nak buat tapi dia tak buat, maka dia kenalah kafarah, katakan. Kat situ nanti ada dia punya perbahasan hukum hakam yang berkaitan. Tapi kalau dia bersumpah dengan sumpah lagha yang dua jenis yang saya sebutkan tadi tu, maka tidaklah padanya dosa. Tidaklah padanya dosa dan tidak adalah padanya kafarah. Wallahu a'lam. Hadis yang yang seterusnya, an Abdurrahman bin Samurah qala Rasulullah sallallahu ya Abdurrahman ibn Samurah la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa idha halafta 'ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khair. Daripada Abdurrahman bin Samurah, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan.
Janganlah engkau meminta perjawatan ataupun sebagainya, kekuasaan lah, ya, khususnya kekuasaan. Jika engkau diberikan kekuasaan atas dasar permintaanmu, engkau tidak akan ditolong dalam mengurusinya. Namun jika engkau diberikan kekuasaan bukan dasar permintaanmu, engkau akan ditolong dalam mengurusinya. Jika engkau bersumpah padahal engkau melihat bahawa ada yang lain yang lebih baik, maka bayarlah denda untuk membatalkan sumpahmu dan kerjakanlah sesuatu yang lebih baik daripadanya. Ada. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang pertama ini juga perlu dibaca dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni wallahi insya Allah la ahlifu ala yamini fa ara ghaira khairan minha illa atitu alladhi huwa khairan wa tahallaltuha. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya insya Allah tidaklah aku bersumpah lantas aku melihat bahawa ada yang lain yang lebih baik, melainkan aku akan mengerjakan yang lebih baik dan aku akan membayar denda untuk membatalkan sumpahku tadi. Tuan-tuan mati Allah, kedua-dua hadis ini menceritakan kepada kita berkaitan dengan adab sumpah. Tapi sebelum berkaitan dengan sumpah itu, kita nak tengok rangkap pertama hadis yang pertama, Samurah bin Abdurrahman bin Samurah. Nabi beri ketahu kepada kita semua, jangan sekali-kali kita memohon untuk perjawatan-perjawatan tertentu. Ada. Kerana kalau kita kalau kita memohon dan kita dilantik menjadi ketua ke atau sewaktu dengannya, maka tuan-tuan kita tidak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengurusinya. Khususnya dalam bab pemerintahan, dalam bab kuasa lah, tentu kuasa ni ketua ke something. Kadang-kadang ada orang nak dinakkan kuasa itu, dah mengatakan dia mohon, dia cari jalan untuk didapatkan kuasa tersebut. Orang kalau pergi mencari, maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kamu kalau dapat pejawatan itu, dapat kekuasaan itu dengan cara kamu minta, maka Allah tidak akan bantu kamu dalam urusan pentadbiran ataupun urusan inilah. Tapi kalau kamu dilantik tanpa meminta, maka Allah akan bantu kamu dalam mengurusi urusan. Tapi dalam topik ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama masih lagi dikhilaf sebab ada nas-nas yang lain katakan. Yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah memang mereka tidak layak, katakan. Dia tak layak pun, tidak ada kemampuan pun, tapi dia nak juga jadi nak juga dapatkan kuasa tersebut, maka perbuatan itu adalah dilarang. Tapi kalau jika ada kemampuan, dia memang ada kelayakan, maka harus untuk dia mendapatkan kita kata perjawatan yang ada tadi ataupun kuasa yang ada tersebut, yang adalah wallahu a'lam bissawab. Itu berkaitan dengan rangkap pertama. Adapun rangkap yang kedua, macam Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyarankan sama ada hadis yang pertama ataupun hadis yang kedua, sumpah kalau disertakan dengan insya-Allah tak jadi. Wallahi insya-Allah, dia tak jadi sumpah. Dia kata dah demi Allah, insya-Allah, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sumpah disertakan dengan insya-Allah tu memang tak jadi sumpah lah, katakan. Walaupun dia sebut wallahi wa billahi, lepas tu dia sebut insya-Allah. Maka bila ada istisna, ada pengecualian di ujungnya tuan-tuan, dia tak jadi sumpah. Sumpah ni tak boleh istisna lah, kata. Dia kena sumpah, maknanya dia tak boleh istisna dengan jika dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak boleh. Sumpah, katakan kena straight, katakan demi Allah gini, kata. Barulah betul dia kata sumpah. Jadi kalau seorang itu bersumpah untuk melakukan satu perkara, makanya tuan-tuan mati Allah, boleh tak dia batalkan sumpah dia? Boleh, dengan syarat dia lihat ada yang lebih baik daripada apa yang telah dia sumpahkan tadi, katakan. Contoh dia sumpah
dengan untuk tidak melakukan kita kata dia bersumpah tak nak kahwin lagi lah, contohlah. Dia bersumpah tak nak kahwin dah, kata tak. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa satu hari dia nampak teringinlah pula katakan nak kahwin kan. Dia teringin pula nak kahwin. So dia kena batalkan sumpahnya dulu. Ada yang kata sumpah kalau tak nak kahwin dia anggap sebagai sumpah maksiat, maka tidak dikira. Ada. Sumpah maksiat ni katakan. Sebab bersumpah untuk tak nak berkahwin dia anggap maksiat sebab kita kata sebab berkahwin itu adalah satu ibadat katakan. Ada juga yang kata gitu. Ada. Allahu a'lam katakan, walau bagaimana sekalipun macam Allah, apabila seorang itu bersumpah dan dia nampak sesuatu lain yang lebih baik, maka harus untuk dia membatalkan sumpah tersebut. Hendaklah dia boleh dibatalkan. Walaupun pada awal kita dah sebutkan tadi ayat wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Jangan kamu batalkan sumpah. Ada. Tetapi dalam itu umum. Ayat itu umum. Pada dasarnya kita tak boleh sewenang-wenangnya batal. Saya saja batal, tak boleh. Benda yang dah disumpahkan tak boleh dibatalkan. Ada. Saya saja tidak. Tetapi kalau dia boleh dibatalkan hanya jika melihat sesuatu yang lain lebih baik. Sesuatu yang lain tu lebih baik daripada apa yang disumpahkan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala di situlah datangnya hukum bersumpah tadi. Wallahu a'lam. Harus dia bersumpah dengan sesuatu perkara. Tetapi jika dia melihat sesuatu yang lain itu lebih baik, maka dia boleh membatalkan sumpahnya. Wallahu a'lam. Lepas tu dia kata dalam antara istifadah dalam hadis ini, kata Syekh ni, anna man halafa an la yaf'al kadha aw an yaf'alahu thumma ra'a al-khair fi ghairi alladhi halafa alayhi imma bi fi'l aw tark falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yaminihi wa yakhtalif hadha bi ikhtilafi mahluf alayhi. Dia kata orang yang sumpah dia tak nak buat sesuatu perkara, ataupun dia bersumpah nak buat satu perkara, katakan. Kemudian dia lihat ada yang lagi baik, ada dia kena buat. Sedangkan dia bersumpah tak nak buat, tapi dia melihat lepas tu dia kena buat benda tu, maka boleh dibatalkan. Kerana bila dia melihat sesuatu yang lebih baik, harus untuk dia membatalkan sumpah. Jadi syarat nak batalkan sumpah itu ialah apabila dia melihat satu yang lain itu lebih baik. Kalau sama tak boleh. Dia kena melihat lebih baik. Kalau lebih baik harus. Wallahu a'lam. Jadi kalau orang tu nak batalkan dia punya sumpah dia kena bayarlah kafarah sumpah. Nanti kita akan lihatlah apa dia kafarah sumpahnya tuan-tuan macam Allah. Step by step, satu persatu dia punya kafarahnya apa. Nanti hadis lepas ni dia sebutlah. Ada. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kata jumhur ulama mengatakan bahawa denda ni adalah satu rukhsah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang nak merungkai ataupun bagi seorang yang nak menghalalkan kembali benda yang telah dia halang buat ataupun yang tak mampu dia nak buat lepas tu, dia boleh kita kata cara dia nak selesaikan, dia nak clearkan sumpahnya tadi ialah dengan cara membayar kafarah. Itu sebab tu disyariatkan kafarah untuk orang yang bersumpah ini. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan macam Allah, kita lihat hadis yang berikutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallam, sesungguhnya Allah melarang kamu bersumpah dengan ibu bapa kamu. Bi abi wa ummi, katakan, dengan sumpah dengan mak bapaknya dengan maknya. Itu tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala adalah dilarang dalam syarak. Dan riwayat Muslim, faman kana halifan
falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang nak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, ataupun lebih baik didiam. Ataupun dalam riwayat yang lain saya sebut tadi, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain daripada dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ada wallahu alam. Dalam riwayat kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa wallahi ma halaftu biha munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha dakhiran wala athiran. Maknanya kata Umar bin Khattab, selepas aku dengar Nabi bersabda begini, aku tak ada dah buat. Aku tak ada buat dah. Selepas dia dengar apa ni, Nabi sabda Nabi SAW, Nabi larang bersumpah dengan menggunakan nama bapa, nama mak katakan, ataupun bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku lepas aku dengar, aku tak buat dah. Aku tak buat benda tu. Maknanya sebelum tu masih lagi dibuat. Tapi bila dengar Nabi SAW sebut, dia tak buat dah. So kita tak boleh bersumpah dengan selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang Mesir biasalah, ada. Orang Mesir dia guna wan nabi, dia kata. Wan nabi, ada. Sumpah dengan nabi, tak boleh. Tak boleh. Tapi ada lagi lah dia panggil yaminul ghamu, main-main. Adalah perbahasan di sini ulama. Kadang-kadang orang Mesir ni dia dah terbiasa. Terbiasa. Ingat satu kisah, ada orang tanya Syekh dekat dalam Masjid Nabawi. Yang orang tanya Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah taala, orang tanya dia, apa hukum bersumpah dengan nabi? Ka qaulihi wan nabi, la af'al kadza wa kadza. Demi nabi aku akan buat gini. Kata Syekh, tak boleh lah. Siapa yang bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, faqad asyraka, sesungguhnya dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu yang menjawab tu bangun, dia yang jawab ni bangun macam Allah Subhanahu wa taala. Dia yang tanya, dia bertanya, dia menjawab. Lepas dia kata wan nabi, dia kata, lepas ni aku tak nak sumpah dengan nabi. Baru cakap mengatakan, dia sebut juga sekali mengatakan. Sebab apa? Sebab benda tu dah terbiasa dekat lidah mereka. Dah terbiasa dengan sebut wan nabi. Kalau Saudi pula wallahi. Tapi lebih baik daripada dia bersumpah dengan nama Allah tadi, daripada dia bersumpah dengan nama nabi, wan nabi. Sebab kita dilarang bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Tentang macam Allah Subhanahu wa taala, itu dia kita kata antara yang disebut kat sini nama macam Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu tidak mahu bersumpah dengan nama Allah, maka lebih baik dia jangan bersumpah. Senang saja. Kalau tak nak, lebih baik. Kalau tak nak bersumpah dengan nama Allah, nyatakan lebih baik dia senyap lah, tak payah sumpah. Lagi senang cerita, nyatakan. Kenapa nak bersumpah? Benda-benda yang tidak sepatutnya, baik tak payah buat. Itu lebih baik. Sebab tu Nabi SAW sebut, kata man lam yahlif billah, dia sebut, kata faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang nak bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau tak nak bersumpah dengan nama Allah, lebih baiklah dia diam. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, bagi saya hadis ini jelas. Dan kita lihat daripada hadis seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, qala Sulaiman bin Daud, kata Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, la atufanna al-lailah ala 90 imra'atan talidu kullu imra'atin minhunna ghulaman yuqatil fi sabilillah faqila law qul insya Allah falam yaqul fatafa bihinna falam talid minhunna illa imra'atun wahidatun nisfal insan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW katanya bahawa Nabi Sulaiman pernah berkata, demi Allah, aku akan menyetubuhi malam ini, Lailah, malam ini 90 orang isteri. Ada 90 orang wanita. Maknanya isteri dah. Jangan pelik, ini syariat Nabi zaman Nabi Sulaiman, dia katakan.
syariat zaman Nabi Sulaiman. Oh Ustaz 90 boleh ke? Jangan kita cakap boleh tu. Kerana apa ni, ini zaman syariat Nabi Sulaiman alaihi salam. So, setiap rasul setiap ni ada syariat yang berbeza-beza. Ada. Wallahu a'lam. Jangan silap faham. Nanti kan kata oh Islam benarkan kahwin sampai 90 Ustaz. Tak ada, ni syariat zaman Nabi Sulaiman yang kita tak tahu. Wallahu a'lam zaman tu bagaimana, wallahu adakah sampai 90 orang isteri, wallahu a'lam, kita tak tahu. Ataupun mungkin merujuk kepada hamba. Tak. Boleh merujuk kepada hamba. Kalau hamba tak kisahlah berapa banyak pun ada, dia boleh, tidak ada masalah. Ala tis'ina imra'atan talidu, Nabi Sulaiman pernah berkata, aku akan menyetujui malam ni 90 orang isterinya, dia katakan, dan setiap orang akan melahirkan seorang mujahid, muqatil, panglima tentera fisabilillah yang akan berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, katakanlah wahai Nabi Allah Sulaiman, katakanlah insya-Allah. Insya-Allah. Maka dia tak nak. Falam yaqul, dan dia tak sebut pun insya-Allah. Dia yakin lahirnya 90 orang muqatil fi sabilillah daripada 90 orang isteri yang dia setubuhi tadi. Fatafa bihinna, lalu Nabi Sulaiman pun melakukanlah seperti mana yang dia telah sebutkan tu, sebab dia dah bersumpah. Ada. Falam talid minhunna illa imra'atan wahidah, maka tidak ada seorang pun yang melahirkan anak kecuali seorang sahaja. Yang melahirkan yang seorang ni pun disebut dalam hadis ni illa imra'atun wahidah, kecuali seorang yang perempuan yang melahirkan anak, tetapi anak yang dilahirkan itu tidak sempurna. Dia panggil nisful insan, separuh manusia. Wallahu a'lam. Separuh manusia maknanya cacat lah, ada tak? Cacat. Ada cacat. Wallahu a'lam. Qala, kata Nabi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu, kata Abu Hurairah, sabda Rasulullah sallallahu, law qala insya-Allah, ada, kalaulah dia kata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lam yahnas wa kana dhalika darakan li hajati. Makanya tuan-tuan mati Allah, kalau dia sebut insya-Allah, apa yang dia nak tadi tu akan dah dia dapat. Dia akan dapat. Apa yang dia nak tadi dia akan dapat. Subhanallah, katakan dia akan Nabi sebut dalam hadis ni, kata kalau dia kata insya-Allah, yahnas, katakan yahnas, kata wallahu a'lam. Kalau sebut yahnas ni, saya tengok dia punya terjemahan dia. Nabi SAW mengatakan yahnas, Abu Hurairah menuturkan bahawa Rasulullah SAW nanti bersabda, seandainya dia mengatakan insya-Allah, maka hal itu tidak akan terjadi dan sudah pasti boleh untuk mencukupi keperluannya. Yang mengucapkannya katakanlah insya-Allah adalah malaikat, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah, maksud kat sini tadi, kalaulah dia sebut, Nabi Sulaiman tadi sebut insya-Allah, makanya tuan-tuan pasti dia akan dapat 90 orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda macam ni kita kata para ulama macam Allah Subhanahu wa taala, ialah dia nak bersumpah untuk dia nak tawaf isteri dia semua malam tu, maknanya dia kena tunaikanlah. Tapi untuk dia bersumpah setiap orang itu akan melahirkan anak, maka di situ tuan-tuan macam Allah tak betul nyatakan. Sebab lahirnya anak itu kita kata ketentuan Allah Subhanahu wa taala, makanya tuan-tuan sebaik-baiknya dia sebut insya-Allah. Sebab tu diminta untuk sebut insya-Allah, tapi dia tak sebut. Qaulu qila lahu qul insya-Allah, yakni qala lahu malak. Siapa yang suruh dia sebut insya-Allah ni? Malaikat. Malaikat minta dia sebut insya-Allah, tapi dia tak sebut. Wallahu a'lam.
Jadi Sulaiman alaihi salam, dia kita semua tahu nama Allah, dia adalah seorang nabi dan rasul daripada kalangan daripada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia kekuasaan yang besar, katakan. Yang mana kekuasaan ni yang Allah tidak pernah beri pada sesiapa pun sebelum ini. Dia dapat kuasai angin, dia dapat kuasai jin, ada semuanya dia dapat kuasai. Ada kuasa dia berkuasalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kisahnya tu biasalah kita dengar, makruf, wallahu a'lam. Cuma di sini tuan-tuan macam apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, al-istisna fil yamin. Kita pengecualian dalam bersumpah itu ialah seorang yang bersumpah berkata insya-Allah. Maka bila sebut insya-Allah Subhanahu wa taala, katakan maka dia tidaklah dikatakan kalau dia tak buat tu dia kena bayar denda. Dia kalau tak bayar kalau tak buat dia kena bayar denda. Tapi kalau dia sebut insya-Allah maka dia tak perlulah membayar denda. Wallahu a'lam. Di sini sebut lagi tentang macam Allah Subhanahu wa taala, annal mustasni la yahnas an yamini. Seorang seperti mana yang saya kata tadi, seorang yang bila bersumpah, dalam sumpahnya dia sebut insya-Allah, maka dia telah menggantungkan urusannya tadi kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tak perlu bayar kafarah. Wallahu a'lam. Dan tentang macam Allah Subhanahu wa taala, inna 'adatil anbiya illahi wa awliya'i takunu bisabab niyyatihim salihah al-ibadah. Sesungguhnya tentang mati Allah, benda melakukan hubungan suami isteri ini juga dianggap sebagai satu ibadat, katakan. Melakukan hubungan suami isteri itu juga dianggap sebagai ibadah, katakan. Hadis-hadis Nabi SAW kita kata banyak menjelaskan perkara tersebut, yang mengatakan bahawa melakukan hubungan, sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayatir rajulu imra'atahu, adakah seorang lelaki itu mendatangi istrinya dianggap sebagai ibadat ataupun dianggap dapat pahala? Kala Nabi SAW, Nabi bersabda pula, kalau adakah seorang itu melakukan hubungan yang dilarang mendapat dosa? Ada. Kalau bala, sahabat kata ya. Kalau buat dengan haram dapat dosa, ni buat dengan cara halal, takkan tak dapat pahala. Jadi situ menunjukkan macam Allah Subhanahu wa taala melakukan hubungan suami isteri dengan cara yang halal, kita katakan adalah mendapat beroleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhirnya pada pagi ini tuan-tuan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamin sabrin yaqtati'u biha mal imri'in muslim fa huwa fiha fajir laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban wa nazalat innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah SAW, siapa yang bersumpah yamin ala yamini sabr, yamin sabar, yamin sabar ni yamin habs. Dia panggil apa dia yamin sabar ni, sekejap lagi saya terangkan. Tujuannya adalah untuk yaqtati'u biha mal imri'in muslim. Tujuan ni nak ambil duit orang, katakan. Nak ambil duit orang, huwa fiha fajir, maka di situ tuan-tuan macam Allah, dia telah berdosa. Bahkan Nabi berkata laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Dia bertemu dengan Allah besok, Allah murka ke atasnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, innal ladzina, Allah turunkan ayat, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila. Sesungguhnya adanya orang yang membeli janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sangat murah, katakan. Ila akhir ayat dalam surah Ali Imran. Yamin sabar, biasanya kalau orang yang berniaga lah, dia kata nak meyakinkan orang beli, dia bersumpah barang ni betul, original dan sebagainya. Wallahi barang ni original. Nak suruh orang buat, nak suruh orang beli. Tapi pada hakikatnya barang tu adalah barang yang palsu.
Seorang ni tuan mati Allah Subhanahu wa taala mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Dan dia berdosa, maka haram hukumnya tentang mati Allah perbuatan itu. Wallahu taala a'lam bis-shawab, menyatakan. Di sini ayat ni tentang mati Allah Subhanahu wa taala antara yang yang disebut oleh para ulama ialah disebut kat sini huwa fajir liyakhrujun nasi wal jahil. Kalau orang tu jahil ke, tak tahu ke, tu bab lain, ya kan. Disebutkan sini jelas disebut imri'im muslim. Kenapa dia sebut lelaki je Ustaz? Perempuan tak ada lah nak. Ini mimba bitaglib, kebiasaannya. Kebiasaannya. Dan disebut fajir kat sini tadi saya sebut keluarlah makanya daripadanya orang yang lupa, yang jahil. Yang jahil, yang tak tahu. Yang berdosa ini adalah memang sengaja dibuat. Dia sedar. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaminus sabar tadi saya sebut lupa. Yaminus sabar ni biasanya dalam perniagaan dah. Dia bersumpah dalam urusan perniagaan untuk tujuannya tadi disebut dalam hadis yaqtati'u biha malimri'im muslim. Tujuannya adalah untuk nak melakukan barang dagangan dia atau sesuatu dengannya. Semua yakin, katakan. Dan dalam masa yang sama dia menipu, katakan. Itu dipanggil yaminus sabar. Kalau betul dia dia jual tadi barang yang original, tidaklah menjadi masalah. Tapi dia ada tujuan kenapa dia bersumpah tadi untuk nak menipu orang ramai. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi insya-Allah nanti lepas ni kita lihat lagi beberapa hadis-hadis Nabi SAW khususnya melibatkan kafarah, denda. Apa denda yang kena bayar, apa denda yang perlu dibayar oleh orang yang bersumpah, yang tu kita tangguh pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan tak kalau ada? Ada tak ada? Alhamdulillah tentang macam Allah Subhanahu wa taala. Setakat tu saja yang sempat saya kongsi. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.